Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita rafa'kan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita pada pagi yang mulia ini dengan kehadiran di alam maya. Kita mengharapkan perkumpulan kita ataupun kehadiran kita dalam majlis ilmu ini termasuk dalam perkara yang disukai oleh Allah, perkara yang akan mempermudahkan bagi kita jalan ke syurga, seperti mana yang disebutkan dalam hadis, man salaka tariqan yaltamasu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berusaha menuntut ilmu, maka Allah akan permudahkan baginya jalan ke syurga, dan mudah-mudahan Allah permudahkan bagi kita semua jalan ke syurga. Amin ya rabbal alamin. Maka pada hari ini kita akan menambahkan siri ilmu qutur, ilmu yang bermanfaat, yang akan membicarakan kitab, masih lagi dalam kitab syarah kitab Al-Jami' yang dikarangkan oleh Abdullah ibnu Abdul Rahman Al-Bassam daripada kitab Bulughul Maram, yang diambil dari susunan Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Mudah-mudahan Allah meletakkan mereka itu di tempat yang tinggi dan kita juga di tempat yang sama bersama mereka, kerana meneruskan risalah para nabi yang memastikan amalan-amalan kita berpandukan kepada Al-Quran dan As-Sunnah sahihah mengikut fahaman tiga kurun yang terbaik. Baik, kita tidak menangguhkan lagi kelas kita supaya kita mendapatkan istifadah perkara-perkara yang penting, terutamanya kitab yang kita bicara ini berkaitan dengan kitab akhlak Islamiah. Ya, akhlak Islamiah adalah kitab untuk memperbentukkan diri kita mengikut lunas-lunas atau syariat yang ditentukan oleh Allah, supaya kita berjalan di atas manhaj yang betul. Walaupun diri kita ini kita kata kita yang punya, tetapi hakikat yang sebenarnya kita adalah milik Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kami jadikan jin dan manusia melainkan untuk mengabdikan diri kepada Allah. Oleh kerana itu panduan kita mesti berpandukan kepada Al-Quran dan As-Sunnah mengikut fahaman tiga kurun yang terbaik. Akhlak kita mesti di bawah panduan-panduan yang begitu. Kita ada guideline yang akan memandukan kita. Tidak seperti orang kafir yang hanya menggunakan akal, kebebasan berfikir mereka katakan. Kebebasan mereka untuk melakukan apa saja, yang mana mereka tidak tahu bahawa hari kematian mereka itu bukan hari kebebasan mereka. Mereka tergantung kepada ketetapan yang telah Allah tetapkan. Alangkah ruginya jika mereka hidup di dalam tidak ada panduan pada hari kiamat, sedangkan Allah telah menjadikan panduan itu untuk dia dipermudahkan baginya untuk masuk ke syurga. Alangkah rugi mereka pada hari yang mana akan dihidupkan selama-lamanya, berbandingkan dengan dunia hanya dihidupkan dalam kadar beberapa tahun sahaja, yang mana kita pun dah tahu, Rasulullah dah cakap dah banyak kali, dah cakap expired date kau orang tu, senang cerita, kebanyakan umatku adalah umurnya 60 ke 70. Dengan arti kata lain, kita punya date expired dia 60 ke 70. Tak banyak. Kalau nak ikutkan berapa tahun lagi bagi mereka yang masih hidup ini, ada yang dah sampai pun, ya. Ada yang kata saya baru 60 ustaz, ya, baru 55 misalnya, 57. Ingat, setiap 20 tahun ditambahkan 1 tahun bagi bulan hijrah. Pasal bila kita dah umur 60 tahun, umur hakikat kita adalah 63 tahun hijrah, umur mati Rasulullah, umur wafatnya baginda sallallahu alaihi wasallam. Tetapi itu Rasulullah, ya, sahabat yang wafatnya dalam berkisar 60 ke 70. Tetapi kalau kita menyaksikan seperti Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Asy-Syafi'i matinya dalam umur 54 tahun. Ya, Imam An-Nawawi matinya dalam lingkungan 48 tahun ke begitu. Begitu muda, ya, masih lagi muda. Tetapi ilmu mereka kal jibal, seperti gunung. Kaul-kaul mereka diambil pakai, kerana mereka adalah orang-orang yang Masya Allah, Allah berikan kekuatan untuk berilmu dan beramal.
Dan kita cubalah, kita cuba walaupun kita umat akhir zaman, ya, hafal Quran pun tak boleh, apatah lagi dah tua-tua ni hafal lupa ya. Tapi banyak benda memori kita boleh ingat, dalam Quran je lupa Ustaz. Okey, tak apalah, ala kulli hal, buat yang mana ingat dan cuba teruskan istiqamah. Istiqamah dengan Al-Quran, jangan tinggalkan Al-Quran. Istiqamah dengan akidah yang sahihah ini, kerana akidah ini yang akan menentukan kita syurga ataupun neraka. Tuan-tuan dan puan-puan, akidah yang didahulukan kerana dia yang akan menentukan syurga dan neraka. Kalau akidah tak clear, walaupun solat, walaupun puasa, walaupun berselawat berjuta kali sekalipun, dia di kalangan ahli neraka. Kerana akidah asas, ya, akidah adalah asas kepada seseorang itu. Ya, kalau tidak ada akidah maka habis. Ya, kenapa? Akidah itu seperti nyawa kita. Tak ada nyawa, tak berfungsi segala-galanya. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan perempuan, teruskan, pastikan pembelajaran kita menekankan aspek akidah dengan mendalam. Pastikan kita pun sebelum bertemu dengan Allah dah settle dah masalah akidah. Ya, terima kasih kepada Yayasan Ta'lim kerana membuka ruang kepada penuntut-penuntut ilmu untuk mendalami ilmu yang bermanfaat ini, ilmu yang tepat, berpandukan kepada Al-Quran dan As-Sunnah, mengikut fahaman 3 generasi yang terbaik. Baik, sekarang kita sambung pelajaran kita yang masih lagi kita membicarakan dalam bab balasan bagi orang yang menimpakan keburukan terhadap orang Islam. Muka surat 212. Hadis yang ke-61. Baik. Dari Abu Syirmah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man darral musliman darahullah wa man syaqa musliman syaqullah alaihi." Maksudnya, barang siapa yang mencelakakan seorang muslimin atau memudaratkan seorang muslimin, maka Allah akan membuatnya celaka ataupun mudarat. Barang siapa yang mempersulitkan urusan kaum muslimin, maka Allah pun akan mempersulitkan urusannya. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmizi dan menilainya hasan. Jadi Imam At-Tirmizi menilaikan hasan berkaitan dengan hadis ini. Baik, sekarang kita lihat apakah perbahasan dalam bab ini, ya. Kandungan hadis, di mana hadis ini jelas beberapa kalimah yang Rasulullah sebut difahami, ya, tanpa ditafsiri dengan semendalamnya, tetapi kita memerlu juga penafsiran, kerana penafsiran ulama salaf ini amat penting, kerana penafsiran mereka banyak bertepatan dengan apa yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okay, tuan-tuan dan perempuan, kita pada hari ini dengan fitnah-fitnah yang ada di keliling kita, yang membawakan satu perkara yang baru apabila munculnya di kalangan orang-orang Malaysia kita ni, orang yang bergelar kononnya ustaz, tetapi sudah cuba mempertikaikan hadis-hadis. Ya, sudah cuba mempertikaikan hadis. Dia mengatakan bahawa, ya, kita tak hidup di zaman Rasulullah, kita tak tahu kedudukan hadis tu macam mana. Ya, mungkin betul, mungkin tidak. Na'udzubillah min zalik, syarr. Ya, lelaki ini adalah lelaki syar. Dia cuba menipu Rasulullah banyak kali dah. Ya, lelaki ini dia cuba menipu Rasulullah bermulanya daripada artefak museum museum peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibuatnya di Kelantan dahulu. Lepas tu dia menipu bahawa surat daripada Arab Saudi lah, apa semua tu yang mengisyaratkan bahawa itu adalah barang peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan perempuan, tak cukupkah dengan hadis palsu digunakan untuk menipu Rasulullah? Tak cukupkah gelaran Habib-Habib untuk menipu menggunakan atas nama Rasulullah? Dia datang pula dengan perkara-perkara yang begitu, kononnya peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi sebenarnya penipu besar. Ya. Bila itu pentingnya sanad yang dikatakan oleh Abdullah ibnu Mubarak ataupun Sufyan ibnu Uyainah, al-isnadu min ad-din, laula isnadu laqalu man syaa ma syaa. Sesungguhnya sanad hadis itu adalah dari agama. Kalau tidak adalah sanad, maka akan berkatalah orang mengikut sesuka hati mereka, ini dari Rasulullah, ini dari Rasulullah. Ya.
Sedangkan kita tahu bahawa menipu Rasulullah tidak sama dengan menipu orang lain. Al-kadhibu alayya laysa ka kidhbin ala ahadin. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa'u maq'adahu minan nar. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya menipu atas namaku tidak seperti menipu atas nama orang lain. Kalau nama orang lain pun, kalau kadang mereka guna atas nama raja, guna atas nama menteri, itu pun merupakan kesalahan. Menyebabkan raja murka, menyebabkan pihak berkenaan murka, marah. Ya. Disebabkan kesalahan-kesalahan itu menisbahkan satu-satu itu kepada Rasulullah. Sedangkan Rasulullah tak pernah bicara. Tak pernah. Peninggalan Rasulullah telah hilang di tengah perjalanan kehidupan kita, yang mana ada semua ni, semuanya tidak bersanad. Peninggalan Rasulullah yang ada itulah rumah Aisyah itu yang menjadi kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu je satu. Ya. Yang mana ianya bukan untuk seperti manusia-manusia yang disalahartikan. Yang lain daripada peninggalannya telah hilang, dah tidak ada yang betulnya. Itu yang menjadi isu bila mereka nampak, oh tapak kaki Rasulullah. Mereka orang awam jahil lalu menyangka ia cium untuk mendapat keberkatan. Memang tidak dinafikan peninggalan Rasulullah seperti itu ada keberkatan. Tetapi tidak menyampaikan syirik. Jangan dilakukan sampai melakukan syirik. Tetapi sekarang masalahnya dah tak ada. Kemudian dinisbahkan kepada Rasulullah betapa tipunya, penipunya dia ni. Kemudian dengan hadis-hadis palsu yang digunakan, dengan lambang capal yang diagungkan, dan yang menyakitkan hati pada kali ini ialah apabila dia memfitnahkan, ya, seolah-olah dia memfitnahkan ulama-ulama perawi-perawi hadis ini, ada yang nampak betul tetapi penipu. Sehingga kan semua perawi-perawi hadis sekarang ini bagi pandangan dia tak betul, kerana syak ilmu dhan sahaja. Mungkin dia betul, mungkin dia penipu. Dengan arti kata lain, sampai sahabat Nabi pun begitu. Jahat. Lelaki ini adalah jahat. Ya, lelaki ini adalah jahat. Yang berada di Kelantan tu, ya, kita sebutlah nama Ustaz Muhaizat tu. Ya, dia telah menjadikan benda ini satu benda yang seharusnya kena ambil tindakan. Tidak ada beza dia dengan golongan anti hadis. Tak ada beza. Ya. Tak ada beza. Dia ingat ulama hadis itu seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Al-Hakim apa semua itu mengapai macam dia mengapai. Tentang Quran pun tak lekat. Tentang satu hadis pun baru dia hafal, matan pun itu pun sanad tak ada. Cuba nak berbicara hadis seperti mereka yang menghafal seperti komputer. Kehebatan para ulama hadis ini hafalan seperti komputer. Dan akhlak mereka, jangan sangka macam akhlak kamu yang suka penipu. Akhlak mereka, Masya Allah, Tabarakallah. Akhlak mereka diakui. Kenapa? Untuk meriwayatkan hadis ada syarat-syarat dia. Apatah lagi hadis-hadis yang dianggap sebagai hadis sahih, syarat dia begitu ketat. Datang orang yang tidak ada apa-apa ilmu, yang cuba nak membicarakan tentang hadis. Orang yang tahu baik kereta, basikal nak baik kereta. Bayangkan, nak berbicara tentang kereta, enjin kereta. Siapa kamu? Kita kena pertikaikan. Siapa kamu? Ya, kerana ini hadis. Kalau kamu nak kutuk Ustaz Fadil ke, tak menjadi masalah. Ya, kutuk Yayasan Taklim ke apa ke, bagi kita tak menjadi masalah. Tetapi sekarang kamu telah mengutuk peribadi pesanad hadis yang meriwayatkan hadis dari Rasulullah yang perlu dipertahankan. Yang perlu dipertahankan. Dia bukan bermain-main dalam bab hadis ini. Yang jahil nak membicarakan tentang hadis. Bayangkan, antara kita pun kalau tak pandai nak baik motor, nak bicara tentang motor, tak pandai baik basikal pun nak berbicara tentang baik basikal. Bahkan tak pandai nak buat kuih bangkit ke nasi lemak, nak bicara tentang perkara itu. Iza usidal amru min ghairi ahliha fantazirus sa'ah. Jika diserahkan suatu perkara-perkara bukan miliknya, yakni kepakarannya, maka tunggulah hari kehancuran. Kita tunggu. Ya. Mudah-mudahan Allah bagi petunjuk kepada dia, ataupun Allahumma arihna minhu. Ya, Allah rehatkan kita daripada dia. Kerana ini adalah keceluparan dari sudut ilmu hadis. Maka seharusnya dia kena berhati-hati.
Sebagai kita, sebagai seorang Muslim, kena berhati-hati dalam membicarakan Al-Quran dan As-Sunnah dan tidak boleh menggunakan akal fikiran. Al-Quran dan As-Sunnah tidak ada ruang untuk akal fikiran. Sekarang dia bicarakan tentang hadis. Ya, mempertikaikan rijalul hadis. Kenapa? Dia kata apa? Kita tak wujud pada waktu tu, kita tak boleh nak kata betul ke tidak. Ambul. Ya, perawi-perawi hadis wujud. Dia akan merosakkan semua perkara. Agama kita akan hilang. Kalau itulah bicara dia, ya, dia mengatakan kita tak wujud pada zaman itu, maka kita tak boleh nak terima benda itu sahih ataupun tidak, ya. Seolah-olah dia bicarakan kewujudan dia itu, maaf kata, ya, tok nenek dia tu bagaimana kedudukannya. Dia tak ada pada waktu tok nenek dia berkahwin. Betul ke? Ya, dia akan menjadi isu yang begitulah kesudahannya. Tidak kesempurnaan, tidak akan jadi benda yang betul bila sampai tahap yang begitu cara dia berfikir. Na'udzubillah min zalik. Minta lindung kepada Allah. Ya, saya agak dalam bab ini agak kita kena tegas kerana apa? Dia sedang mencari-carikan agama kita. Ya, dia sedang mencarikan agama kita walaupun dia berserban dan berjubah dan berjanggut. Ini merupakan fitnah di akhir zaman. Maka istiqamah tuan-tuan dan puan-puan, istiqamah dengan agama yang betul ini. Kalau tidak, habis. Kalaulah dia berbicara begitu, hadis kesudahan tidak ada dah. Macam mana kita solat? Kalau sudah tak ada hadis, Al-Quran sahaja. Betul kata Rasulullah, akan muncul satu golongan yang mana dia muttaqi, dia duduk beristirahat tu, dia kata, ya, kita takkan ambil selain daripada Al-Quran. Ui. Ya. Berarti hadis ke apa tak nak, kita nak Quran je. Okey, sekarang itulah yang menjadi isunya. Kalau kita sembahyang ni berpandu kepada apa? Aqimus solah. Allah kata dirikan solat. Kamu solat ke tidak? Okey, macam mana dapat zuhur 4 rakaat dalam Quran? Tak ada. Asam 4 rakaat dalam Quran? Tak ada. Subuh 2 rakaat dalam Quran? Tak ada. Maghrib 3 rakaat, Isya 4 rakaat, semua tidak disebut dalam Quran. Habis kamu buat macam mana? Itu semua datangnya dari hadis. Kalau kamu tak terima hadis, berarti kamu bukanlah orang yang mengikut ahli sunnah wal jamaah. Jadi beratlah. Ini kalau jenis orang-orang yang begini, seharusnya kalau mereka mati tidak ditanam dalam tanah perkuburan Islam. Kerana apa? Kerana dalam Al-Quran tak menyebut orang yang mati, orang Islam ditanamkan di tanah perkuburan Islam. Bahkan kalau dia itu mati, kita campak je di mana-mana, tidak menjadi masalah. Pasal apa? Dia kata hadis tidak. Hadis adalah ilmu zon. Ya, jahat. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan perempuan, sejengkal Islam telah dirosak oleh manusia-manusia yang berpura-pura, ya, kononnya dia adalah ahli agama. Betul kata Rasulullah, fitnah akhir zaman. Akan muncul orang-orang yang kecil ini yang mengeluarkan fatwa. Sesat lagi menyesatkan. Na'udzubillah min zalik. Na'udzubillah min zalik. Baik, jadi kita teruskan kandungan hadis. Ya. Pertama, mencederai orang Islam ataupun golongan lain tanpa alasan yang benar diharamkan, baik yang ditimpakan terhadap badan, kehormatan, harta, anak-anak dan keluarga, apalagi sampai mencelakakannya. Barang siapa yang menimpakannya kemudaratan kepada seorang Muslim maupun kafir azimi, terikat perjanjian damai dengan kaum muslimin, maka Allah akan membalaskan dengan suatu perbuatan. Ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah bersabda, la darara wala dirar. Tidak boleh memudaratkan diri dalam bahaya dan juga membahayakan orang lain. Okay, ini di antara perkara yang amat penting, akhlak Islamiah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui lisan Rasulullah, bahawa kita tidak dibenarkan untuk memudaratkan diri kita dan orang lain. Kalau diri kita pun tidak dibenarkan, apatah lagi orang lain. Okay? La yuhibbu ahadakum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman seseorang itu sehingga dia menyayangi saudaranya seperti mana dia menyayangi dirinya sendiri. Orang yang menyayangi diri sendiri, dia tidak akan memudaratkan pada dirinya. Dan begitu juga saudaranya sesama Islam ini, kerana saudara sesama Islam ini besar. Besar artinya. Ya. Oleh kerana itu, mencintai saudara kita adalah wajib
dan tidak boleh menyakiti mereka. Ya? Kita tidak diasuh seperti mana Rasulullah mengasuh para sahabat, ta'akha, persaudaraan di atas iman yang cukup hebat. Ya, yang sanggup mengorbankan apa saja demi saudaranya. Kita tidak diajar perkara yang begitu. Tetapi kita dah dikhabarkan, maka kita kena berusaha. Dan ianya agak sukar. Tetapi itulah yang sebenarnya. Kekuatan ukhuwah Islamiah yang mana kekuatannya terlalu besar, yang sehingga tidak mahu memudaratkan saudaranya. Ya, kalau ada dalam hati kita untuk mengena orang misalnya, tak kiralah siapa, maka ianya adalah satu perkara yang malang. Ya, itu di antara perbuatan yang bukan akhlak Islamiah, maka minta jauhkan. Hatta kalau seseorang itu pun yang disebut di sini, walaupun dia tu kafir zimmi, yakni kafir zimmi ialah kafir di bawah zimmah, penjagaan orang Islam, biasanya di bawah negara Islam, daulah Islamiah, maka tidak boleh menyakiti mereka. Bahkan satu hadis Rasulullah mengatakan, siapa, dengan maksudnya siapa yang menyakiti kafir zimmah, ahli zimmah, dia telah menyakiti aku, yakni menyakiti Rasulullah. Kerana ahli zimmah ini ialah orang yang membayar cukai kepala dan mentaati arahan pemimpin. Okay? Ada pun sekarang macam kita di bumi Malaysia ni, dia ada kafir ahdi, kafir di bawah perjanjian. Ya, kafir bawah perjanjian pun tidak boleh disakiti sesuka hati. Tak boleh. Bahkan ini adalah zaman, kalau ikutkan kafir zimmi dan kafir ahdi, adalah zaman dakwah. Yang mesti kita berakhlak dengan akhlak mulia, yang mesti kita menyampaikan risalah ini dengan sebaik-baik yang mungkin, supaya mereka menerima agama ini dengan sebaik-baik yang mungkin. Baik. Jadi hadis ini merupakan hadis yang penting. La dirar, la darara wa la dirar. Tidak ada memudaratkan untuk dirinya dan tidak memudaratkan orang lain. Baik. Senang. Kaedah tu paling senang. Jangan sakiti diri kita dan jangan sakiti orang lain. Ya. Hadis ini oleh para ulama dijadikan sebagai salah satu prinsip dalam usul fikih yang bersifat umum yang digunakan untuk memecahkan banyak masalah fikih. Okey. Maksudnya meniadakan semua bentuk perbuatan yang membuat kecelakaan kepada yang tengah dibahaskan sama-sama sebagai dalil kepada saudaranya, baik bermulanya sebagai pembalasan. Hadis ini dan hadis yang tengah dibahaskan sama-sama sebagai dalil yang mengharamkan segala bentuk kemudaratan, kerana merupakan kezaliman yang telah Allah haramkan atas dirinya dan di antara sekalian makhluknya. Okey. Jadi dia mengupaskan bahawa Allah sendiri telah mengingatkan di dalam satu hadis yang mana Allah mengatakan, aku telah mengharamkan kezaliman ke atas diriku dan aku mengharamkan juga kamu untuk melakukan zalim. Ya, dengan arti kata lain, kezaliman Allah tidak, wama zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun. Kami tidak menzalimkan, kami tidak melakukan kezaliman ke atas mereka, tetapi mereka lah yang menzalimi diri mereka. Okay? Dengan arti kata lain, Allah melarang kezaliman pada dirinya dan dia melarang kepada manusia supaya jangan melakukan kezaliman sesama manusia. Hatta sehingga binatang-binatang pun Islam melarang melakukan kezaliman. Ya, misalan kalau kita nak bunuh binatang yang berbisa, jangan kita buat main-main dulu. Yang macam ni, kucing tangkap tikus dia main-main, tikus lari dia kejar balik, digigit, lepas tu dia biarkan, lepas tu tak boleh. Yang itu kucing lantaklah, dia tak ada hukum fiqah pada kucing yang begitu. Tetapi pada kita, kalau nak membunuh cicak misalan, ya, ataupun binatang-binatang berbisa, terus bunuh. Ya, terus bunuh, jangan dimain-main. Hatta sehingga kan Rasulullah melarang kita nak sembelih kambing pun, sembelih binatang, jangan kita takut-takutkan dia. Ya, satu, ya, jangan diasah pisau depan dia. Masya Allah, asah pisau, kejut perut. Ya, kecut perut orang.
Kambing pun tahu kecut perut juga. Pergi sembelih kawan dia tu depan dia. Kambing pun tahu juga, ya, tentang perkara tersebut. Sehingga begitu sekali, hatta Rasulullah SAW mengatakan, hendaklah kamu menyembelihnya dengan pisau yang tajam. Ya, ini pisau gergaji digunakan untuk sembelih ayam. Ya, ayam tu, kambing tu, ya, mula nak takut jadi tergelak pasal ialah gergaji kan. Jadi pisau tajam jangan ditujuk untuk mengelakkan perkara-perkara yang tak baik. Jangan zalimi binatang dengan cara begitu. Yang menyebabkan seorang wanita dimasukkan neraka disebabkan kezaliman dia. Dia mengurung kucing, ya, dia mengurung kucing tanpa memberi makan. Bayangkan dia mengurung kucing tanpa memberi makan. Kenapa tidak dibiarkan? Rasulullah katakan tidak biarkan dia keluar, pandailah dia cari makan sendiri. Ini dia kurung kucing tak bagi makan. Kalau kurung kucing bagi makan tak apa. Tetapi bila kurung kucing tak bagi makan, maka hukumnya haram. Haram dia nak menyeksa kucing tu. Jangan, semua bentuk penyiksaan adalah haram di dalam Islam. Ya. Itu pasal ya, kita nak mencedera menyeksa mayat pun tidak dibenarkan. Misalnya berlaku peperangan, yumatsil, ya, di mana orang kafir Quraisy dulu bila mayat tu dah mati digeram sangat, dia potong sana, potong dicincangnya. Tidak boleh. Ya, hukumnya pun tidak boleh. Dah mati dah. Ketiga, menimpakan bahaya atau kemudaratan kerana alasan yang benar jelas dibolehkan. Contohnya, menegakkan hudud, memberikan hukuman atau memaksa seorang yang telah merampaskan harta milik orang lain agar mengembalikannya. Okey, dalam bab-bab menzalimi ini, dalam bentuk nampaknya zalim tetapi itu dibenarkan seperti hukum hudud, ya, qisas, ya, hukum bunuh balas bunuh, yang mencuri potong tangan, apa lagi. Yang bentuk-bentuk yang dibenarkan syarak, maka itu tidak dikatakan zalim. Ya, walaupun orientalis ataupun orang-orang barat menganggap hukum hudud itu adalah zalim, maka mereka merasalah kecurian yang sampai tahap merompak dan membunuh itu, ya, disebabkan tidak menjalankan hukum hudud. Sedangkan kita tahu di zaman Rasulullah SAW, ya, berapa sangat yang kena potong tangan disebabkan mencuri, berapa orang je. Ya, kita menyaksikan yang berzina pun menyerah diri pun Rasulullah kita menyaksikan, ya, berapa orang. Tetapi bila tidak dijalankan hukum hudud itu, kita saksikan. Saksikan apa? Bukan berapa orang berzina, berapa anak luar nikah tu muncul. Na'udzubillah min zalik. Saya pun dah tak ikut perkembangan berapa banyak. Ya, 2-3 tahun yang lepas kita ikut perkembangan. Bukan sedikit anak luar nikah. Tuan-tuan dan perempuan, bukan sedikit, ratusan ribu dah. Ya, ratusan ribu dah. Subhanallah. Kemana, apa yang akan berlaku, ya, negara kita kalau sampai begitu sekali. Ini sebabnya agama telah dipinggirkan. Sebabnya didikan agama tidak dididikkan. Sebabnya kita biarkan segala maksiat tanpa amar ma'ruf dan nahi mungkar. Tuan-tuan dan puan, bukan main-main. Ini kaedahnya, masalahnya, oh kami dah cegah katanya. Ya, seperti jangan merokok. Larangan merokok tapi dijual juga rokok. Itulah puncanya. Nampak bunyi, ya, oh bagus, tegas, tapi nampak kat pasar raya, kat sana, kat sini jualan rokok tidak diharamkan. Halal. Ya, cuma dilarang jangan merokok. Misalan anak buat nakal, jangan buat, anak tu buat je, jangan buat. Macam tu je. Cik bagi sikit berpok, pap. Buat. Baru dia tak buat. Ni jangan buat, dia buat juga. Jangan buat, dia buat juga. Cik bagi sikit, pang. Ya, mesti dia akan berubah, lain. Oleh kerana itu ketegasan ini, ya, sebenarnya nak menyelamatkan ummah, menyelamatkan manusia. Ya, Allah katakan al-hudud fil qisasi hayatun ya ulil albab. Sesungguhnya pada kisas itu adalah kehidupan bagi mereka yang faham, ya, orang yang mempunyai pemikiran. Tapi minda kita dah diceroboh oleh pemikiran yang jahat, pemikiran kafir yang menyebabkan kita memandang remeh tentang hukum-hukum ini. Okey. Ataupun memberi hukuman, ya, yakni ta'zir,
ta'zir ni adalah satu hukuman yang diberikan kepada pemerintah yang dibenarkan dalam isu-isu tertentu. Dia kalau mencuri tidak boleh diberikan ta'zir kerana mencuri ada hukum dia yang ditetapkan. Berzina pun begitu, ada yang ditetapkan. Ya, bunuh pun begitu, ada yang ditetapkan. Ini ta'zir ini boleh digunakan, kebanyakan digunakan. Misalan potong traffic light, ya, potong garisan 2, salah parking, apa, itu ta'zir, dibayar denda. Okey, padan pemuka. Kenapa kita lawan buat apa? Okey, ta'zir dia berbagai-bagai. Ta'zir kemuncaknya boleh sampai kepada hukum bunuh. Itu ta'zir. Okey, jadi adalah untuk menjaminkan sistematik dalam sebuah tempat ataupun pemerintahan. Dan memaksa seseorang yang telah merampas harta milik orang lain agar mengembalikannya. Okey, ini termasuk dalam perkara untuk mendapatkan balik hak orang yang terinaya. Ya, kadang-kadang orang tu terinaya, dia tak mampu nak buat apa, maka prosedur kita macam prosedur kita mahkamah lah. Bawa kes, insya-Allah, maka mahkamah akan putuskan. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan perempuan, terutamanya bagi mereka-mereka, tak kira lah seorang itu bercerai, perceraian ke, jangan kita buat tindakan-tindakan yang apa ni, agresif, kita katakan. Ikut prosedur mahkamah, biar mahkamah yang buat keputusan. Ya, biar mahkamah buat keputusan, dan insya-Allah keputusan itu agak menarik. Ya, daripada kita membuat keputusan kadang-kadang tersilap, ya, biar mahkamah yang buat keputusan. Dan kita katakan dalam bab ini, ya, amat pentinglah orang yang bercerai kerana Allah ke, bercerai kerana apa ke, itu terpulang. Tetapi bagi seseorang yang dalam perceraian, dia tidak boleh, maksudnya untuk membuat perkara-perkara yang tidak baik seperti menuduh pihak yang dicerainya ataupun pihak yang bercerai tu, pihak yang kedua tu, dengan tuduhan yang tak baik. Salah tu, ya, yang perempuan tu duk hukum suami dia, yang suami duk hukum perempuan tu, dia cerita pada orang ramai salah tu, dia sudut hukum salah. Ya, itu bukan kaedah bercerai. Lebih baik dia diam, biarkan prosedur di mahkamah. Itu je. Bagi saya lebih baik begitu. Kerana apa? Prosedur kita mengumpat, mencela apa semua, itu bukan keputusan mahkamah. Ya, ini duk sembang dengan Kak Kiah. Kak Kiah bukan orang mahkamah. Ya, sembang dengan Pak Mat bukan orang mahkamah. Maka keputusan yang dibuat oleh kedua pihak tidak adil. Maka biar mahkamah yang membuat keputusan. Ya, keadilan itu akan muncul. Keadilan itu akan muncul. Salah seorang jika terinaya, maka keadilan itu akan muncul kebiasaannya. Ya, kalau memang dia yang rasa macam nak menginaya, ya, tetapi bila ada di dalam mahkamah, kita akan menyaksikan keadilan itu akan termuncul, insya-Allah. Ya, oleh kerana itu penting kalau berlaku begini, elakkanlah daripada bersembang dengan orang-orang yang tidak layak untuk membicara, kerana dia akan menambahkan lagi keperitan ataupun menambahkan lagi kesusahan dalam sistem, dalam siri perceraian ataupun siri kehidupan orang yang telah bercerai. Ya, lebih baik kita senyap, jangan duk bahas apa banyak, nak bahas moh pula, jom ke mahkamah. Ya, senang. Keempat, menimpakan bahaya yang diharamkan adalah yang disengajakan sejak awal. Jika tanpa disengajakan maka tidak diharamkan. Syekhul Islam berkata, maksud dari kemudaratan atau menimpa bahaya yang diharamkan di sini adalah dengan sengaja dan memang diingini atas suatu pekerjaan. Jadi setiap pekerjaan yang diniatkan untuk kecelakaan, baik atau atas ada alasan tertentu atau tidak, tergolong mendatangkan mudarat. Okey, perkataan ini berkaitan dengan suatu perkara yang tidak dirancang. Mudarat itu tidak dirancang. Maka mudarat yang tidak dirancang itu dimaafkan. Tetapi yang mudarat yang dirancangkan itu yang menjadi perkara itu haram. Ya, mudarat yang dirancangkan. Apa? Kalau kita nak bagi misal macam mana? Ya, naik motor, orang kaki ke bawah, dia kaki ke atas. Terbang atas motor. Itu dirancangkan. Maksud dia yang berbuat, dia tahu peraturan jalan raya tidak dibenarkan. Tapi dia buat. Orang naik motor tayar 2, dia bantai tayar 1. Ya, tayar 1. Nak tunjuk kehebatannya. Alangkah indahnya jika dia naik motor start A sampai Z, satu tayar aja. Ya, naik, pakailah satu tayar aja. Kan bagus.
tak nak pula sampai tengah jalan nak pula turun 2 tayar, kan. Oleh kerana tu perkara-perkara ini memudaratkan. Okey, jadi memudaratkan yang begitu, maka dia menimpakan kesusahan pada diri dia adalah haram. Ya, begitu juga kalau kita tahu isu-isu yang berlaku, misalan ya rompakan ataupun ragukan berlaku banyak, maka kita kena berjaga-jaga. Kalau tak berjaga-jaga, seolah-olah kita membiarkan ya perbuatan itu berterusan, maka itu adalah salah. Kita terpasal dalam bab hadis Rasulullah mengatakan ya berkaitan dengan mengikat unta, ya, ikat dan tawakal. Ikat dulu, maksudnya kita kena cegah dulu beberapa kemungkaran, lepas tu serahlah kepada Allah. Kalau terjadi juga, maka begitulah. Begitu juga dengan kenderaan, naik kenderaan, kan kita menyerahkan diri kepada Allah dan pastikan semuanya okey. Kalau tidak, ya termasuk dalam perkara yang memudaratkan diri sendiri. Sedangkan mendatangkan mudarat kerana ada tujuan lain yang hendak dicapai kecuali dengan melakukannya, maka tidak termasuk yang diharamkan. Contohnya adalah sabda baginda kepada pemilik sebatang pohon kurma yang menyorok ke kebun milik orang lain sehingga merugikan pemilik kebun. Tak kala pemilik kebun minta kerelaan agar memudahkan ke tempat lain, namun pemilik pohon kurma itu menolak mentah-mentah, maka beliau bersabda kepada pemilik pohon, engkau ini telah membuat rugi. Kemudian beliau menyuruh pemilik kebun pohon kurma itu untuk mencabutnya. Riwayat ini menjadi dalil bahawa pelaku kemudaratan tidak boleh diberikan kesempatan lebih lama lagi untuk melanjutkan perbuatan haramnya. Ya. Ini di antara perkara yang berkaitan dengan sesuatu yang mana mudarat kepada orang lain. Maksudnya di sini ialah dia datangkan ke mudarat kepada orang lain kerana nak mengambilkan kesempatan. Ya, mudarat yang seperti ini bukan datang daripada diri kita sendiri, tapi orang lain yang cuba buat, ini bab kata orang konspirasi lah, ataupun perancangan untuk menjatuhkan dia atau mengambil kesempatan daripada kejahilan dia. Ya, jadi di sini agak tidak berapa kena, kerana bahkan ia telah dizalimi. Oleh kerana tu di antara sistem riba adalah sistem yang zalim. Ya, dia kalau boleh biar lama dibutang, bunga bertambah. Ya, oleh kerana tu hukumnya haram. Yang mana ia berkaitan dengan kezaliman seseorang, ya, cuba nak menyakiti atau mengambil kesempatan daripada orang lain dengan cara yang tak betul, maka hukumnya adalah haram sama sekali. Jadi minta lindung kepada Allah. Oleh kerana itu dalam sistem muamalah kita sebenarnya adalah sistem yang kena terperinci, ya, terperinci. Yang mana yang baik, yang betul itu boleh diterima, yang tak betul itu perlu dijauhi. Ya, penting. Hitam putih dalam sistem perniagaan penting. Kalau tidak kita terinaya. Berhutang pun begitu juga, ya tuan-tuan dan puan-puan. Saya tahu di kalangan kita ni orang yang terlampau baik, terlampau lembut, ya, hati untuk memberi hutang, tetapi berapa ramai yang terinaya. Beri hutang orang tak bayar lagi, orang tak bayar balik. Ya, kita beri hutang dengan tidak ada hitam putih, disebabkan kawan rapat, disebabkan apa. Hitam putih yang dimasukkan dalam Al-Quran itu, ya, walaupun saksi dua, dia hendaklah mengikut peredaran zaman di mana saksi yang diterima. Yakni kalau kita sekarang kita letaklah 2 orang saksi pun, ya, lepas tu tidak ada perakuan bersumpah, maka dia tak diterima. Maka kena buat seperti mana yang telah ditetapkan oleh syarak supaya kita tidak terinaya. Kalau perlu ambil saksi surat sumpah, ambil surat sumpah. Kalau perlu seorang lawyer untuk menjalankan, ambil, bayarlah sikit yuran dia, ya, ambil. Kalau tidak, ibu, tuan-tuan dan perempuan, kita akan menyesal nanti. Ya, berapa ramai orang yang berhutang, ya, tahap menyesal sangat-sangat, kenapa? Niat mereka bagus. Tapi jangan risau. Ya, mudah-mudahan Allah ampunkan kepada sahabat-sahabat kita yang membantu orang berhutang. Setiap hari dia tidak bayar, pahala itu kita dapat seolah-olah pahala sedekah pada tiap-tiap hari. Ya, kita tangguhkan pembayaran hutang, kita bersabar menunggu. InsyaAllah pahala itu akan berterusan. Bila dah habis bayar hutang, barulah selesai. Ya, pahala itu mula terhenti.
Ini melalui hadis Rasulullah SAW yang mengingatkan kelebihan orang yang memberi pertolongan hutang. Orang tu dia berhutang, dia misalnya RM1,000, kita minta dia bayar, dia tak bayar lagi, kita tangguhkan sampai berapa hari. Sampai 100 hari pun 100 hari kita dalam bantuan oleh Allah dengan hutang tu. Maksudnya pahala hutang tu kita dapat. Ya. Pahala hutang tu kita dapat. Tapi kita nak guna juga. Itu lain cerita, tapi kedudukan pahala hutang tu kita akan dapat. Dan itulah di antara perkara yang terbaik selagi orang tidak membayar hutang. Tetapi bukanlah berarti orang yang tak bayar hutang tu, aku memang nak suruh dia dapat pahala sedekah. Ya, bayar. Ingat, kamu mati, roh kamu tidak akan melepasi langit pertama sekalipun. Kedudukan roh kamu sama dengan status kedudukan roh orang kafir, orang munafik yang tidak melepasi walaupun langit pertama. Na'udzubillah, kita tak mau. Roh orang yang beriman dia akan melepasi. Ya, roh orang yang fasik, orang kafir, orang munafik, orang yang berhutang adalah di bawah langit yang tidak melepasi mana-mana. Na'udzubillah min dzalik. Jangan suka berhutang. Jauhkan. Tajuk yang berikutnya ucapan maupun perbuatan yang dibenci oleh Allah. Ucapan maupun perbuatan yang dibenci oleh Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, kita nak jadi hamba yang dicintai oleh Allah. Kita nak jadi hamba yang disukai oleh Allah. Kita nak jadikan diri kita hamba yang mana Allah redha kepada kita. Bila Allah redha kepada kita, berarti kita di kalangan ahli syurga. Itu yang kita nak. Tetapi kalau kita mencari perbuatan yang menyebabkan Allah benci kepada kita, ianya merupakan satu kerugian. Ya, apatah lagi jika perbuatan itu merupakan satu perbuatan yang boleh menyebabkan kita dimasukkan ke dalam neraka, dikekalkan. Ya, apa perbuatan begitu? Ialah kita syirik kepada Allah. Itu perbuatan dan perkataan yang boleh menyebabkan kita kekal dalam neraka. Maka hendaklah kita jauhi. Okay? Jadi pastikan ucapan-ucapan kita sebagai seorang mukmin adalah ucapan yang baik. Ucapan orang mukmin ini sentiasa dalam keadaan yang baik. Buktinya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang baik-baik. Nampak tak? Ya, orang beriman, Allah arahkan kepada kita untuk berkata perkataan yang baik-baik. Bila kita katakan perkataan yang baik-baik, yuslih lakum a'malakum, Allah akan islahkan amalan kita. Perbuatan kita, kesan daripada perkataan yang baik ini, Allah akan mengubahkan akhlak kita. Perbuatan kita menjadi perbuatan akhlak yang tinggi. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampunkan dosa-dosa kita. Itu dia. Allah mengampunkan dosa-dosa kita daripada akhlak perkataan yang baik. Tak mahukah Allah mengampunkan dosa-dosa kita? Oleh kerana itu, jadikan perkataan kita penuh dengan akhlak yang baik. Ya. Bahkan Allah melarang kita bukan sekadar perkataan yang tak baik, menyakiti hati sama muslim, mengumpat, mencela. Allah katakan jangan memperlecehkan, menghina orang. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun biqaumin asa an yakunu khairan minhum. Wahai orang yang beriman, janganlah satu kaum itu memperleceh, menghina kaum yang lain. Manalah tahu ianya lebih baik daripada kamu. Wala nisa'um min nisa'in. Dan juga tidak perempuan itu menyakiti ataupun memperlecehkan perempuan yang lain. Asa an yakunna khairan min. Manalah tahu dikhawatiri mereka itu lebih baik daripada kamu.
ataupun daripada wanita tersebut. Nampak tak bagaimana pengajaran daripada ayat-ayat Al-Quran dalam itu tadi dalam surah Al-Hujurat. Dalam surah Al-Hujurat banyak peraturan-peraturan cara kita berbicara, bermula dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai urusan muamalah kita seluruhnya. Kerana ianya amat penting. Rupanya dengan perkataan ini boleh seorang itu masuk ke dalam syurga, dan dengan perkataan ini boleh menyebabkan orang dimasuki ke dalam neraka. Ya, hadis pernah kita baca ke yang disebutkan sejengkal lagi untuk masuk syurga, dia berkata dengan perkataan yang menyebabkan dia dimasukkan ke dalam neraka. Nauzubillah min zalik. Baik, dari Abu Darda radhiyallahu anhu, hadis yang ke-62, dari Abu Darda radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yabghadu al-fahisha al-badhi'a." Sesungguhnya Allah membenci perbuatan keji dan juga perbuatan yang kotor, tidak elok. Ya. Hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Okey. At-Tirmidzi juga meriwayatkan dari hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud secara marfu' dengan matanya, "Laisal mu'minu bit-ta'ani walal la'ani walal fahisha walal badhi'ah." Orang mukmin bukanlah pencela ataupun pelaknat, pelaku pekerjaan keji dan suka berkata-kata kotor. Riwayat ini dihasankan oleh At-Tirmidzi, disahihkan oleh Al-Hakim, dan Daraqutni cenderung menganggap sebagai hadis mauquf pada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Okey. Namun dikatakan hadis ini darajatnya sahih. Baik. Kita lihat kepada kandungan hadis. Pertama, hadis ini berisi larangan yang sangat ditekankan agar menjauhi dengan serius perilaku yang disebutkan. Kerana ia bukannya sifat orang mukmin dan juga sifat orang mukmin sejati, di mana keimanannya lah yang mencegahnya dari perbuatan mungkar, keji dan perbuatan yang tidak baik. Sifat-sifat ini di atas hanya patut dimiliki oleh mereka yang lemah keimanan dan buruk akhlaknya, yang belum pernah merasakan manisnya iman dan cerianya hati. Baik, dalam bab ini di antara akhlak yang mulia yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita. Ya, orang mukmin ya adalah orang yang bukan suka berkata perkataan yang tak baik, mengutuk, melaknati, ya, ataupun dengan perkataan yang tak baik lah. Itu bukan sifat orang mukmin. Subhanallah. Memang diperincikan dengan sifat-sifat ini. Orang mukmin cara berbicara ada caranya. Cara dia marah ada caranya, tidak melampaui batas. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, ini kehebatan akhlak orang mukmin. Okey, kita saksikan dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, rasanya pernah kita baca, wallahu alam. Ya. Sewaktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Aisyah satu ketika, tiba-tiba lalu seorang Yahudi ataupun lalu satu kelompok Yahudi lalu mengucapkan Assalamualaikum. Rasanya kita dah terangkan bab ni. Kan? Assalamualaikum. Lalu Rasulullah mengatakan alaikum. Aisyah mendengar tu, Aisyah mengata perkataan yang ialah dia membela Rasulullah dan dia membela suami dia. Lalu dia balas dengan perkataan, kamulah yang sam, kamulah yang begini, celaka kamu gini-gini, ke perkataan Aisyah radhiyallahu anha, ya. Lalu Rasulullah mengatakan, ya Aisyah, sabar, isbiri, mahalan, apa ni? Ya Rasulullah, Aisyah kata, kamu tak dengar ke apa yang dikatakan oleh Yahudi tadi? Aku dengar dan aku telah jawab. Ya, tang mana jawab dia? Waalaikum. Ya. Kalau orang bagi salam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kita pula jenis tak tahu orang Yahudi bagi salam tu, kita ingat bagi salam betul. Rupanya assalamualaikum. Assalamualaikum maksudnya assam itu maut. Mati kamu Muhammad. Itu maksud dia. Kita pula dengar assalam, bunyi macam salam, mungkin dia silap sebut kot. Rupanya kita tak belajar bahasa Arab. Kita pula jawab waalaikumsalam. Kesejahteraanlah atas kamu.
Sedangkan Rasulullah tak jawab waalaikumsalam. Dia jawab waalaikum, ke atas kamu. Maksudnya assalamualaikum waalaikum. Ke atas kamulah kematian tersebut. Ya. Jadi Rasulullah menjawab begitu. Nampak tak? Aisyah yang balas berlebih-lebihan itu, maka disitulah datang di antara petikan hadis ini, di antaranya, ya, Allah tidak suka orang yang melampaui dalam perbahasan atau membalas, dan juga badhi'an, mengeluarkan perkataan yang kotor-kotor, jijik, yang jenis suka mencarut apa semua tu, ya, na'udzubillah, maaf, ya, perkataan yang begitu tidak boleh digunakan, bukan akhlak Islamiah. Kita tengok kalimah-kalimah tu ditulis, dibaca, dicakap, kadang-kadang kalimah tu ya tak boleh bahasa Melayu, dia bagi bahasa Inggeris, ya, tak boleh, itu bukan akhlak Islamiah. Tuan-tuan dan perempuan nak tengok akhlak Islamiah pada diri kita, tengok apa yang kita ucap. Cukup kalimah bodoh kita kata kat peribadi tu pun, ya, secara melampaui batas tu dah menunjukkan kita tak ada akhlak Islamiah. Ya, perkataan bangang, perkataan apa, perkataan yang tidak berakhlak itu, ya, itu bukan cara akhlak Islamiah. Kita menyaksikan Rasulullah SAW menjawab bagaimana? Alaikum. Simple je. Ya, maka itulah jawapannya. Tak ada apa-apa. Tidak melampaui batas dalam siri berselisih pendapat. Ya, ataupun membalas balik perbuatan yang jahat tersebut. Inilah Rasulullah SAW. Namun begitu, hak Aisyah untuk membela suami dia dan juga membela seorang Rasul. Ya, namun Rasulullah tegurlah cara adab yang sebenarnya. Baik. Yang kedua, Allah Ta'ala sangat benci terhadap orang yang suka berkata keji seperti mencela, memaki, mengejek, melaknati, menuduh, berbuat keji, berdusta dan seluruh ungkapan yang diharamkan. Secara kasar, segala ucapan yang kotor, yang tak baik adalah diharamkan sama sekali. Itu dia, akhlak Islamiah. Ya, subhanallah. Hatta kalau bab laknat, rasanya kita pernah sampai pada bab laknat, orang tu nak melaknati. Ya, orang tu nak suka melaknati, laknat, mengkafiri, yang suka mengkafirkan orang pun begitu juga. Ya, di mana bila dia melaknati, dia mengkafirkan, akan berlaku satu perkara, mengikut hadis, kalimah itu akan berpusing-pusing mencari, ya, pada benda yang dilaknatinya. Kalau dia datang orang tu laknat kita, misalan orang tu laknat kita, sedangkan kita tidak mempunyai sifat laknat tersebut, maka laknat tu dia singgah, dia tengok tidak mempunyai sifat, dia pergi balik kepada orang yang mengeluarkan perkataan itu, maka orang itu termasuk dalam orang yang dilaknati. Begitu juga kalau seseorang itu, ya, mengkafirkan, hukum mengkafirkan, ya, satu hukum yang berat, ya, hukum mengkafirkan orang, hukum yang berat, ya. Begitu juga dia akan mencari, ya, dia akan mencari kepada siapa kita kafirkan. Maka kalau dia tak jumpa kalimah ini bersesuaian dengan orang yang kita kafirkan, maka dia akan datang kepada diri kita balik. Ya, sifat kufur itu akan berlaku pada diri kita. Walaupun kita tidak kafir, tetapi sifat itu telah dimasukkan, dikategorikan sebagai seorang yang perbuatannya kufur. Baik. Yang ketiga, orang yang punya kebiasaan berkata kotor, iaitu mereka yang tidak berbicara dengan orang lain melainkan dengan kata-kata yang tidak mengenakan, mengenakkan, tidak memanggil kecuali dengan nama-nama panggilan yang buruk, maka golongan semacam ini sangat dibenci oleh Allah, juga dibenci oleh segenap makhluknya yang ada di langit dan di bumi. Yakni perkataan-perkataan yang tidak baik ini, ya, adalah perkataan-perkataan yang kotor, yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan disukai oleh makhluk di langit dan makhluk di bumi. Oleh kerana itu berhati-hati dalam perkataan. Akhlak, tuan-tuan dan perempuan, cantiknya akhlak Islam. Dia mengajar kita cara berbicara ada caranya. Cara kita berdebat ada caranya. Cara kita membahas ada caranya. Ya, Islam itu begitu teliti. Ya, kita cuba mengelakkan hati seseorang disakiti dengan kesilapan berbicara. Ya. Bismillah.
Keempat, para tukang cela suka menjatuhkan harga diri dan melecehkan nasab sesamanya. Mereka senang mengungkapkan dengan perkataan atau bahkan dengan perlakuan. Tidak jarang melontarkan kritik pedas tanpa maksud memberi nasihat, namun hanya untuk melakukan aib dan kekurangan. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah, dari perkataan ini juga mengisyaratkan kepada kita bahawa sikap orang yang suka memperlecehkan orang, mengatakan orang yang tak baik, memberi komentar yang tak baik, termasuk dalam bab ini kita, kalau kita pergi ke Facebook ataupun WhatsApp ataupun apa juga, kita memberi kritikan, perkataan-perkataan itu amat penting. Ya, jarang sekali orang yang soleh untuk memberikan perkataan yang baik, melainkan kita tengok perkataan-perkataan itu menghina orang tu, apatah lagi terutamanya kalau dia bukan daripada ahli politik yang kita sukai. Ya, habis rapat. Tuan-tuan dan puan-puan, jangan cemarkan tangan kita dan perbuatan kita itu, ya, dan menjadikan diri kita orang yang soleh. Yang biarkan tangan dan perbuatan kita itu boleh menyebabkan kita ini dimasukkan ke dalam neraka. Jangan. Ya, takut pada Allah. Takut pada Allah. Kelima, ada pun para tukang laknat, mereka banyak melaknati, memaki dan mencela dengan alasan ataupun tanpa alasan, dengan alasan ataupun melaknat dan mencela tanpa tetap saja merupakan perbuatan kotor dan buruk. Jika diteruskan tentu akan merosakkan perangai pelakunya dan abai untuk memperbaikinya dan membersihkan jiwanya. Ya, ini di antara perkara yang rugilah orang yang suka kepada perbuatan-perbuatan yang begini. Keenam, kesimpulan semua perilaku buruk di atas bukan perangainya orang yang hati disinari dengan cahaya keimanan. Bukan perangai orang yang dihiasi dengan takwa. Bukan perangai orang yang dituntun dengan ibadah yang lurus. Dan bukan perangai pemilik lisan yang selalu basah dengan zikir. Namun ia adalah perangai orang yang fasik ataupun munafik. Na'udzubillahi min dzalik. Kita minta lindung kepada Allah dari perbuatan ini. Dengan arti kata lain, perbuatan-perbuatan orang-orang yang melepaskan perkataan yang baik ataupun perbuatan yang tidak baik. Ya, perbuatan yang tidak baik, maka ianya termasuk dalam sifat-sifat yang disebutkan dalam bab ini adalah sifat orang yang fasik dan juga sifat orang munafik. Ya. Oleh kerana itu jauhkan daripada sifat-sifat yang buruk ini, seperti sifat orang munafik dan sifat orang yang fasik. Ya, na'udzubillah min dzalik. Kita menyerupai orang-orang yang begini adalah menyerupai orang yang tercela. Baik. Bab yang berikutnya. Muka surat 218. Tidak boleh mencela orang yang telah meninggal. Tidak boleh mencela orang yang telah meninggal. Ini di antara akhlak seorang Muslim. Pasal bila kita nak berkata-kata orang yang telah meninggal tu dah macam buang masa. Ya, nak mengkritik ke nak apa ke, membuang masa. Kerana apa? Mereka dah settle dah urusan mereka dengan Allah. Kita ni yang belum settle. Mereka dah habis dah urusan mereka dengan Allah. Hanya tinggal 3 perkara saja yang sampai kepada mereka. Ya, amalan soleh, ilmu jariah mereka tu, ataupun amalan soleh, sedekah jariah mereka tu, dan juga doa anak yang soleh. Tu je tinggal. Kalau tak adalah. Apa yang sekadar diperbawa, itulah yang diperbawa. Ya. Oleh kerana itu, ibu-ibu, tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati oleh Allah, kita ni walaupun dah beranak, dah bercucu, kita akan dikategorikan anak yang soleh. Tuan-tuan tak nak ke jadi anak yang soleh? Ya, kita nak jadi anak yang soleh. Kenapa? Selepas ini, anak-anak kita pun ingin menjadi anak yang soleh juga untuk kita. Tahu tak, kita ni, apa yang kita buat kebaikan mak ayah kita dapat?
apa kebaikan yang kita buat, mak ayah kita dapat. Keburukan tidak begitu. Kebaikan begitu. Dan yang paling penting dalam bab ini, setengah ulama mengatakan bahawa di antara sifat anak yang soleh, sifat anak yang soleh ialah mereka yang mendoakan ibu dan ayah. Berdalilkan hadis itulah. Ya, 3 perkara yang sampai, yakni ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah dan doa anak yang soleh. Anak yang tak soleh, dia takkan doa mak dan ayah dia, takkan berdoa. Walaupun dia pakai ketayak, kopiah, dia pakai janggut, Masya Allah, tabarakallah, tudungnya serban ke, ya, dia pakai itu semua. Tapi kalau tak pernah mendoakan mak dan ayah dalam seumur hidup sekali, ataupun tiap-tiap hari dia tak pernah berdoa langsung pada mak ayah dia, itu bukan anak yang soleh. Atau dia berdoa sekali setahun, itu bukan anak yang soleh. Anak yang soleh tetap peka maknya hidup ataupun mati, tetap mendoakan. Waktu hidup dia baktikan, selain daripada doa, kerja buat yang dilakukan. Apa juga sedekah daripada keuangannya dibagikan kepada mak ayah dahulukan. Ya. Di samping itu dia mendoakan mak dan ayah dalam keadaan al-afiyah. Itu anak yang soleh. Walaupun anak itu berumur 60, 70, 80, dah bercucu, bercicit, ya, tetap dikategorikan anak yang soleh kerana dia mendoakan mak dan ayah dia. Tuan-tuan dan perempuan, bila saya melihat bila mendengar daripada apa yang diterangkan para masyayikh dalam bab ini, yang disebutkan walaupun orang tu dah tua tapi dia mendoakan mak dan ayah dia sama ada hidup ataupun mati, maka dia terkategorikan dalam siri anak yang soleh. Subhanallah, la haula wala quwwata illa billah. Ya. Saya cuba berusaha untuk tidak tinggalkan doa mak dan ayah saya walaupun sehari. Dan kita akan cuba masukkan siri dalam siri doa-doa kita ini, termasuk dalam doa harian ataupun perkara-perkara yang disebutkan dalam waktu solat ke, yang waktu sujud ke, kita tetap mendoakannya. Nakkan status anak yang soleh. Dan kita mengharapkan anak-anak kita pun begitu juga. Kenapa? Kita memerlukan. Ya, tuan-tuan dan perempuan, kita tak nampak apa yang sedang berlaku dalam kubur, tetapi ibu dan ayah kita sedang menanti doa-doa kita. Ya, kita berhenti sekejap, doa sedikit kepada mak dan ayah kita. Ya Allah, maghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, paling kurang Allah maghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, maghfirli dzunubihima, Allah ampunkan dosa kedua ibu bapa kami. Ya, kalau tak boleh dalam bahasa Melayu, bahasa Arab, bahasa Melayu, Allah ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami, Allah angkatlah mereka itu, Allah berikanlah kebaikan mereka itu, ya, di dunia dan di akhirat. Ya, baik. Hadis yang ke-63 dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tasubbu al-amwata fa innahum qad afadu ila ma qaddamu." Maksudnya, janganlah kalian mencela orang-orang yang telah meninggal kerana mereka itu telah mendapat balasan dari perbuatannya. Ya, nampak tak? Tuan-tuan dan perempuan, pembalasan dari perbuatannya. Maka kita tidak dibenarkan untuk mencela orang yang telah mati kerana mereka itu telah selesai urusan mereka di dunia. Dah tak ada apa-apa dah. Ya, di akhirat mereka sedang berhadapan dengan fitnah yang pertama di dalam kubur, dan kemudian setelah itu nanti mereka akan menghadapi fitnah di hari akhirat, di hari akhirat kelak. Ya, oleh kerana itu doa-doa kita amat penting. Kita tidak boleh memburuk-burukkan mereka. Maksudnya di sini kita tidak boleh memperkata-kata kalau tidak diperlu perkataan. Ya, kerana kadang-kadang bila kita berkata perkataan itu, dia menyakitkan orang yang hidup. Itu dah satu bab. Menyakitkan orang yang hidup. Misalan yang berlaku terhadap Aqramah ibnu Abi Jahal. Ya, di mana Aqramah anak kepada Abu Jahal, kita tahu pada hari kemasukan Islamnya, dia masuk lewat hari Fathul Mekah. Dia masuk Islam pada hari Fathul Mekah.
Itu pun dalam keadaan dia lari dulu. Kerana nama dia dah naik di antara orang yang diminta hidup ataupun mati. Ya, dia lari ke Habasyah. Tapi isteri dia telah meminta kemaafan daripada Rasulullah kerana isteri dia Islam. Ya, baik. Lalu dia minta Rasulullah diberikan jaminan, ya, supaya Akramah dikembalikan dan tidak dihukum apa-apa. Dan Rasulullah benarkan. Lepas tu lepas dia masuk Islam, dia melakukan perjuangan yang begitu dahsyat membela Islam dengan sebenar-benarnya. Jaga agama. Tapi kadang-kadang sahabat-sahabat bercakap, ya, berkaitan dengan Abu Jahal. Dia berkata-kata tentang Abu Jahal sampai terasa Akramah. Ya, sampai terasa dia. Lalu Rasulullah kata, jangan kamu berbicara kepada orang yang telah mati. Kenapa? Kamu tidak menyakiti orang yang mati, tapi menyakiti orang yang hidup. Semenjak Rasulullah berkata begitu, seperti mana yang disebutkan Al-Kama Qal, maka para sahabat tidak bicara dah tentang Abu Jahal. Ya, tentang Abu Jahal. Kerana menyakiti hati Akramah. Jadi di sinilah hadis mengatakan, la tasabbul amwat. Jangan kamu memaki orang-orang yang sudah mati. Fa innahum, kerana sesungguhnya mereka itu qad afadu, telah mendapat balasan ila ma qaddamu, dengan apa yang mereka perbuatkan. Allah telah hukum mereka di dalam kubur sana. Ya, mereka dah dikenakan dengan pembalasannya. Maka kita lihat kandungan hadis ini. Pertama, hadis ini menjadi dalil atas haramnya mencela orang yang telah meninggal, sama saja dari kalangan orang Islam ataupun orang kafir. Hikmah perlarangan ini pada kalimah lanjutannya, iaitu kerana mereka telah mendapatkan balasan dari perbuatannya, baik berupa amal soleh ataupun sebaliknya. Ya, jadi dalam bab ini, apabila kita menyaksikan hadis ini, ulama mengatakan haram kita membicarakan keburukan orang tersebut. Ya, habis macam mana pula Allah sebut dalam Quran berkaitan dengan Fir'aun, berkaitan dengan Haman, Namrus, berkaitan dengan Qarun. Itu mencela. Kita kena faham, Allah menyampaikan mesej itu supaya kita berhati-hati dengan golongan ini, orang yang bersifat begini, ya, sebagai ta'lim kepada kita bahawa golongan-golongan ini adalah golongan-golongan yang derhaka walaupun mempunyai kehebatan dan kekuatan. Begitu juga dalam surah Al-Lahab, tabbat yada abi lahabi wa tabb. Ya, berkaitan dengan Abu Lahab. Ada di kalangan manusia dia tak nak baca. Dia kata dia akan menyakiti hati Rasulullah. Tuan-tuan dan perempuan, kalau Allah dah turunkan ayat Quran tu untuk dibaca, tak ada sakit hati Rasulullah. Kamu je pandai-pandai mentafsir. Inilah orang kalangan akhir zaman ni, dia mentafsir ikut syok dia je. Ya, ikut suka hati dia. Rasulullah duk baca. Tiba-tiba kita pula nak tunjuk warak tak baca. Bagus ke kita ni? Kadang-kadang pening kepala kita. Jaga 12 hari bulan Rabiul Awal tu nanti lagi perkara-perkara yang na'udzubillah min zalik, ya, nak menunjukkan mereka tu kononnya pandai sangat lah. Ya, pandai sangat tentang urusan agama ini. Rasulullah pun tak pandai. Pasal apa Rasulullah tak buat maulud Nabi? Rasulullah tak pandai lah bagi mereka. Na'udzubillah min zalik. Syar. Inilah. Baik. Kedua, mencela orang yang telah meninggal menjadikan martabat mereka sebagai bahan gurauan atau menghitung-hitung keburukan, tidak ada manfaat sedikit pun. Bahkan menyakitkan kerabat yang masih hidup. Ibnu Ansar berkata dalam usul Al-Ghibah, tak kala Ikramah Ibn Jahal masuk Islam, orang-orang pun menghinanya. Putera musuh Allah Abu Jahal yang telah masuk Islam, hinaan mereka itu adalah mengganggu, kemudian mengadu kepada Rasulullah SAW. Ya, ini yang saya ceritakan tadi, bagaimana Ikramah dihina. Ibnu musuh Allah, anak kepada musuh Allah. Lalu Rasulullah mengatakan, fala tasubbu abahu fa inna sabbal mayyiti yu'adzil hayya wa la tablughul mayyit. Janganlah kalian mencela ayahnya, kerana mencela orang yang sudah mati menyakitkan kerabat yang masih hidup, dan celaan tidak akan sampai kepada orang yang mati. Nampak tak?
Ya, oleh kerana tu kalau orang tu dah mati dah lah. Kadang-kadang kita ni rasa marah pada kaum kerabat kita kan. Orang tu dah buat salah. Ini anak si fulan tu lah. Dia ceritakan balik keburukan mak bapak dia. Dah mak bapak dia dah mati, tinggalkan. Tinggalkan. Sekarang keburukan anak tu pula nak kena tanggung keburukan begitu. Tak boleh. Ya, tak boleh. Tuan-tuan dan perempuan, penting sangat perkara-perkara yang begini. Terutamanya dalam kaedah anak-anak, na'udzubillah min zalik, ya, kita sebut juga anak-anak luar nikah. Ini di antara fitnah. Ya, mak bapak tu yang bersalah. Ya, bukan anak tu. Anak tu tak ada kena-mengena pun. Tapi terinaya dalam bab-bab yang begini. Ya, sebenarnya minta lindung, seharusnya benda ni kita minta lindung sangat-sangat terjadi pada zuriat-zuriat kita. Kita kena jaga elok-elok. Kita kena bela elok-elok. Bagi mereka yang berstatus yang begini, seharusnya dibimbing dengan bimbingan agama. Ya, dibimbing. Ingat ya, kena bimbingan agama. Wallahualam. Ini melalui apa yang kita pernah lihat. Ya, melalui pengalaman-pengalaman amat penting ya. Kalau tidak dibimbing dengan bimbingan agama, pertama, dia bila dapat tahu mak bapak dia dah bukan daripada orang yang baik, ya, apa berlaku? Dia akan berlaku perubahan. Na'udzubillah. Ini melalui apa yang pernah kita tengok lah, kan? Kalau dia tak tahu, tak apa lagi. Dia tak tahu. Dia tak tahulah. Ya, dia masih ikut apa semua, apatah lagi jika dia diambil oleh orang lain. Dia bagi cara. Tapi ada satu yang mengumpulkan semua tu, itu jadi isu. Ya. Yang mana mereka ini perlu diberikan bimbingan agama. Kena full agama. Ya, bukan sikit-sikit. Kena jaga adab-adab mereka, akhlak mereka. Yang laki, yang perempuan kena asingkan. Ya, tak boleh bercampur. Kenapa? Disebabkan, ya, na'udzubillah, kadang-kadang bila dia tahu, dia memberontak. Kalau tidak ada jiwa agama tu, akhlak dia berubah, dia akan ikut cara dia. Kalau tak ada agama yang membimbing, dia akan terjebak seperti mana mak bapak dia. Bahaya. Tuan-tuan dan puan, walaupun kita ikut taklah secara langsung, kerana kita memang bahagian pendidikan dan kita tahu beberapa perkara, ya, dalam bab-bab ini kita menyaksikan, ya, pentarbiahan budak-budak ni, kalau silap je sikit, larinya jauh. Ya, dia akan ikut mak bapak dia punya cara. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan perempuan, satu benda yang berat. Ya, masalah ni antara masalah yang berat. Dan mereka tidak bersalah. Ya, tidak bersalah. Tapi mak bapak lah mereka yang akan dipertanggungjawabkan depan Allah. Cuma kita binakan mereka. Seharusnya mereka ini perlu dibina dengan binaan yang betul-betul agama. Ya, tak boleh main-main nak bela begitu saja. Dia kena binaan agama yang betul. Ya, oleh kerana itu seperti pusat zakat, Jabatan Agama Islam kena mengambil alih bagi mereka-mereka yang begini. Ya, dan bagi didikan agama yang betul-betul. Sambil itu tak apalah akademik, tetapi bimbingan agama kena betul dan dipisahkan lelaki dan perempuan dan semua kena kontrol. Ya, semua kena kontrol. Hatta kalau nak buka TV pun, kita kata tak payah TV pun tak apa. Kalau nak buka juga, tak boleh nak buka channel-channel yang rapu-rapu ni. Tak boleh. Ya, sebagai didikan sebenarnya. Pasal kita ada pengalaman, kita menyaksikan kesan daripada mak bapak tu. Ya, dia ketahui, oh ini bukan. Aku ni, siapa bapak aku? Dia dah jadi kelang kabut di situ. Memang. Ya, kita nampak kena didik, apa semua. Kena betul-betul alun dia. Mak bapak, kalau bawah mak bapak yang begitu pun, mak bapak kena alunkan. Dan bagi kita yang menjaga, tidak boleh membongkarkan rahsia tu. Dia ni tak ada bapak, dirahsiakan. Tuan dan perempuan, tidak semudah itu. Kadang-kadang kita bersembang, ya, dengan staf-staf kita pun dah salah. Tak boleh rahsiakan. Kita rahsia, cukup saya, bapak dia, mak dia. Tu je. Ya, tu je. Kita tak bagi kepada orang lain. Kerana itu amanah. Kerana takut mengaibkan dia. Begitu teliti ya. Jadi benda-benda macam ni kena lihat. Baik. Ketiga larangan ini adalah pengecualian, iaitu jika memang ada manfaat yang menyebutkan aib-aib mereka dengan syarat penyebutan itu bukan untuk mencela atau bahan riba.
namun dilakukan untuk menjelaskan kepada khalayak tentang perilaku buruk atau untuk memberikan peringatan. Contohnya adalah membicarakan kesalahan atau kelemahan para perawi hadis. Okey, perkara-perkara yang begini untuk menceritakan kelemahan ataupun orang-orang yang telah mati begini, ya, tidak menjadikan kesalahan, terutamanya dari sudut untuk menjagakan keaslian, keabsahan sebuah hadis. Ya, maka itu dah terpaksa. Ataupun kita terpaksa menyebutkan kes-kes di mahkamah, terpaksa. Terpaksa kita bukakan keaiban dia, terpaksa. Maka itu tidak menjadi masalah. Ya, mengikut hukum tidak menjadi masalah. Okey. Keempat, An-Nawawi berkata, ketahuilah bahawa kondisi tertentu ghibah dibenarkan oleh syariat, iaitu pada situasi yang mendesak yang hendak diselesaikan secara syar'i, namun tidak mungkin diatasi kecuali dengan melakukan ghibah. Kemudian beliau menyebutkan beberapa kondisi yang dibolehkan. Satu, untuk memperingatkan kaum muslimin agar terhindar dari kecelaan, kesalahan. Contohnya menyebut kelemahan atau kekurangan perawi hadis dan orang yang dirujukkan menjadi saksi. Pada kondisi ini boleh menyebut kesalahan berdasarkan kesepakatan kaum muslim, bahkan wajib. Ya. Jadi dalam bab ini kondisi yang dikaitkan adalah dengan kondisi ilmu hadis yang disebutkan, kerana nak memastikan sanad hadis ini betul-betul original. Datang seperti seorang ustaz yang dekat Kelantan tu dipandang remeh pula, kan. Bahkan bila kita menyaksikan, mengatakan Imam Nawawi katakan ijma' ulama' dalam bab ini mesti dibongkarkan kelemahan. Tuan-tuan dan puan-puan, ini ada perbezaan. Kita berhati-hati untuk membicarakan kelemahan seseorang itu. Ya, kena berhati-hati kerana sifat yang akan berlaku nanti apabila seseorang itu membicarakan kelemahan kepimpinan, pemimpin kita, raja kita ataupun PM kita ataupun berkaitan dengan situasi negara, itu ada masalah. Situ ada masalah sedikit. Kenapa? Kesilapan dalam bab-bab kita nak menegur pemerintah dengan cara yang tak betul, menegur di depan khalayak ramai. Ya, yang hidup, yang mati tu dah habis dah, tak ada apa-apa, yang hidup. Ya. Maka di sana ada kesilapan yang bakal berlaku. Maka kita nasihat ikut prosedur. Adalah salah, adalah haram bagi seorang itu mengkritik pemimpin dia atau nak tegur pemimpin di khalayak ramai, Facebook, video, apa semua. Tak boleh. Ikut prosedur yang dibenarkan. Baik. Tapi kita bicara sekarang ini berkaitan dengan orang yang dah mati. Jadi dalam bab orang yang mati ini, macam dikatakan berkaitan dengan hadis adalah haram. Ya, maksudnya haram kita merahsiakan keaiban seperti rijalul hadis. Ya, rijalul hadis, perawi-perawi hadis, dia tak boleh kita rahsiakan, kena cerita. Okey, ini hanya orang yang dalam bidang ilmu hadis. Kemudian untuk merujukkan identiti seseorang yang lebih dikenali dengan laqabnya, nama julukan tanpa bermaksud untuk menghina seperti buta, pincang, tuli dan sebagainya. Jika penyebutan nama-nama itu untuk melecehkan, maka tetap haram. Lebih baik tanpa menggunakannya lakap-lakap yang berunsur negatif. Ya, dengan arti kata lain, gelaran-gelaran bukanlah dibenarkan dalam Islam. Saya teringat dalam bab ini gelaran-gelaran yang pernah saya cerita, masyarakat kampung suka bergelar. Ya, suka bergelar. Ya, suka bergelar dengan gelaran-gelaran yang tidak selesa. Walaupun misalnya seorang tu Aisyah, nama dia 10. Kan, ialah kalau dah terlekat tu mungkin kita boleh panggil, ya, macam di kampung saya Aisyah ada berapa, 3, 4, tapi gelaran mereka tu lah yang tak sedap cerita. Ya, Aisyah KB, saya pun tak tahu apa maksud Aisyah KB. Echah, dia panggil Mak Echah. Aisyah jadi Mak Echah. Lepas tu Aisyah mulut celup, itu tak ada. Ya, tempat lain, ya, Aisyah Pokpek, apa kata. Gelaran-gelaran macam tu tak bagus. Macam saya orang Perak, Mio, kan? Mio banyak. Ya, Mio patah, Mio tukun, Mio apa lagi? Berbagai-bagai kalimah Mio tu, ya, nak membezakan. Kita memanggil dia supaya dikenali, bukan untuk mempelecehkan, ya, untuk menghina dia. Ya, tetapi kalau orang tanya siapa Mio mana?
kita sebut bapa dia pun tak tahu Mio apa ke nama, ya, tapi kita sebut terpaksa buat panggil nama gelaran dia Mio Tukun, ya. Mio Tukun, Mio Puting, Mio apa tadi, Mio patah, pasal kaki dia patah, Mio apa ke nama, ya. Wallahu alam. Ya, tapi percubaannya waktu duduk kampung mereka nak menggelar saya, alhamdulillah tak jadi. Dia nak gelar abang saya pun tak jadi pasal mak kata janganlah, jangan layan. Ya, jangan layan. Kalau kamu layan jadi. Pasal saya 4 orang, seorang jadi pasal dia melayan. Ya, tapi dah meninggal dah orang tu. Ya. Kami 3 tak kena pasal kami tak layan. Ya, lantaklah dipanggil buat dia aja. Yang ni dia marah dia apa, akhirnya lekat. Dan dapat juga orang yang di bawah saya pun mendapat gelaran begitu, ya, kerana mereka melayan. Jadi sebenarnya perbuatan itu adalah haram, tak boleh dengan gelaran-gelaran yang begitu. Bi'salisbul fusuqu ba'dal iman, seburuk-buruk gelaran ya selepas kita beriman kepada Allah. Dan yang kelima, menurut mazhab ahli sunnah wal jamaah mengetahui nasib orang yang telah meninggal di kalangan kaum muslimin, kita sangat mengharapkan agar Allah Ta'ala mengganjarkan, merahmati serta tidak mengazabnya. Kita mengkhawatiri nasib orang-orang yang buruk di antara mereka namun masih memiliki kebaikan walaupun sedikit. Semoga Allah Ta'ala tidak menyeksa kerana kesalahan-kesalahannya. Kita tidak boleh memastikan bahawa si A itu tempatnya di syurga atau di neraka kecuali yang telah disebutkan oleh Rasulullah SAW. Diharapkan juga berburuk sangka kepada orang muslim yang lahiriah nampak baik, namun berbeza hal terhadap mereka yang terang-terangan menampakkan kemaksiatan, maka tiada masalah keburukan sangka terhadapnya. Okey, secara kasar menurut mazhab ahli sunnah, orang-orang yang telah mati itu dah settle dah urusan dia dengan Allah, maka kita ni sentiasa mengharap kebaikan kepada mereka, kebaikan kepada mereka, dan kita serahkanlah urusan itu kepada Allah. Namun kita digalakkan mendoakan. Tu pasal bila kita lalu je kat kubur, kita bagi salam, Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insya'allahu bikum lahikun nas'alullah lana walakumul afiyah. Itu di antara doa-doa yang kita berikan kepada mereka supaya Allah berikan pengampunan dan keringanan azab kepada mereka. Dan digalakkan kepada kita membacakan doa kepada orang muslimin yang hidup dan mati. Muslimin wal muslimat minal mu'minin wal mu'minat ahya'um minhum amwat ya birahmatika ya arhamar rahimin. Setiap doa-doa kita yang orang muslim dia ada di muka bumi, kita akan dapat pahala. Dan juga orang-orang yang mati itu pun kita akan dapat pahala. Dan ini kelebihan untuk kita menambahkan ganjaran pahala. Bayangkan berapa bilion orang Islam ni ya ada di muka bumi, kita hanya baca doa begitu sahaja ya untuk mereka, Allah akan ampunkan untuk kita. Ya, Allah akan ampunkan dosa untuk kita ataupun ganjaran pahala sebanyak tu. Apatah lagi jika kita berdoa untuk ahli sunnah, kawan-kawan kita di kalangan ahli sunnah, ya, maka ganjaran itu tetap menjadi ganjaran yang besar yang boleh kita memiliki ganjaran pahalanya. Jadi di sini ditambahkan lagi, kita tidak boleh memastikan bahawa si A itu adalah di kalangan ahli syurga. Siapa juga di kalangan manusia yang telah mati, walaupun dia mati senyum, kita tak boleh kata dia ni ahli syurga. Tak boleh. Kerana hukum itu hanya dimiliki oleh Allah melalui lisan Rasulullah yang menetapkan dia ni ahli syurga siapa, dan menetapkan orang ni ahli syahid tu siapa. Kita boleh kata mudah-mudahan dia di kalangan ahli syurga. Itu mungkin. Walaupun dia mati senyum macam mana sekalipun, kita tak boleh jazamkan dia tu ahli syurga. Hanya Allah yang mengetahui. Kita hanya boleh sebut mudah-mudahan dia di kalangan ahli syurga. Itu mungkin. Dan begitu juga siapa sekali yang mati di kalangan orang Islam, kita tak boleh mengatakan dia ni ahli neraka. Kerana apa? Hanya Allah yang menentukan siapa di kalangan ahli neraka. Dia tak boleh kita tengok, oh dia mati dalam jamban. Lah mati dalam jamban, ya, terus kita nak menuduhkan dia tu di kalangan ahli neraka. Tak boleh. Ya. Sedangkan dia mati dalam jamban tu, mungkin dia masuk jamban tu, dia baca doa, ya, dia cuba nak buang sakit perut dia tu, ya, tiba-tiba mati, dah sampai aja. Okey. Jadi ini di antara kaedah bagi orang-orang yang telah mati, maka sebaik-baiknya kita mendoakan. Ya, kita mendoakan. Adapun orang-orang yang fasik,
yang jelas maksiat dia di depan mata, ya, melakukan terang-terangan, maka itu tak apa. Ya, kita kutuk dia dengan cara yang betul, lah kita mendoakan dia cara yang betul. Ya, kenapa dia telah melakukan kejahatan terang-terangan. Seperti setengah orang yang pondan tu, perempuan, lelaki dia menyamar perempuan terang-terangan. Dia menghina Islam pula tu, menghina berbagai, maka itu tak apa. Ya, kita mengambilkan ia sebagai peringatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah, jadi bab ini selesai dalam berkaitan mencela orang yang telah mati. Hukumnya kita tahu, ya, tidak dibenarkan untuk mencela orang yang telah mati. Sesungguhnya mereka telah selesai urusan mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita hanya menunggu masa untuk kita mati, dan bagaimana kedudukan kita hanya Allah yang mengetahui, dan kita mengharapkan, ya, supaya Allah berikan kita mati dalam keadaan beriman dan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Wallahu a'lam bisawab. Jadi cukup sampai di sini. Insya-Allah kita akan sambung pelajaran kita di hari yang akan datang, ancaman bagi pengadu domba. Ini penting ni. Ya, dia berkaitan dengan akhlak Islamiah sekarang ni. Ya, termasuk ancaman pengadu domba, yang mana hukum-hukum orang yang suka nak melaga-lagakan orang ni, ya. Suka sangat. Tak tahulah apa dia nak, kita pun tak tahu. Tapi dia suka. Dah jadi bebas tu perangai dia. Ya, terutamanya di kalangan dia menjadi orang tengah bagi orang dah bercerai ni. Allah dia laga-lagakan kadang-kadang, ya, berbagai-bagai, ya, perbuatan yang dilakukan. Apa yang dia dapat, kita saksikanlah di akhirat kelak apa yang mereka nak. Ya, mereka akan menyaksikanlah. Dan Rasulullah awal-awal dah mengatakan, bukanlah orang ini diazab, apa yang disangka hanya benda yang kecil. Apa dia? Tidak buang air dengan cara betul. Yang kedua, pengadu domba. Subhanallah, awal-awal dah kena, tak kubur dah kena. Jadi insya-Allah, mudah-mudahan Allah pelihara kita daripada sifat-sifat ni, dan kita akan sambung pada pelajaran yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.